Baik, terima kasih Gracia. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Penglibatan golongan belia dalam aktiviti keusahawanan dan ekonomi mampu mengurangkan kadar pengangguran di Sabah. Sehubungan itu, peruntukan besar dalam bajet 2016 bagi pembangunan golongan belia dalam aktiviti keusahawanan dan ekonomi adalah langkah tepat bagi mengatasi masalah berkenaan. Menurut penganalisis ekonomi yang juga Ketua Program Kursus Kewangan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi Mara UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Imbarin Bujang, laporan SME Corporation 2005 menunjukkan Sabah mencatat kadar pengangguran golongan belia tertinggi di negara ini. Dengan pemberian insentif seperti modal berbentuk mikro, berbentuk mikro akan dapat mengurangkan kadar pengangguran. Dan dari sudut pembangunan KDNK-nya ataupun sumbangan kepada ekonomi negara, automatiknya ekonomi Sabah itu akan dari sudut penglibatan generasi muda dalam bidang keusahawanan itu akan terus meningkat. Dalam temu ramah eksklusif bersama-sama RTM di Kota Kinabalu, Profesor Madya Dr. Imbarin juga berkata, aktiviti keusahawanan dalam memperkasa golongan belia juga merupakan antara langkah kerajaan bagi membantu meningkatkan taraf ekonomi belia. Itu merupakan salah satu cara untuk kita membentuk masyarakat. Jadi cara dia untuk kita melahirkan lagi ramai usahawan muda ni terlibat sama dalam pembangunan ekonomi agar tidak tertinggal. Sementara itu, beberapa belia yang ditemui RTM di Kota Kinabalu menyifatkan bajet tersebut adalah platform terbaik menarik minat golongan belia menceburi bidang perniagaan. Majlis Belia Sabah berpandangan bahawa dengan adanya bajet yang disediakan untuk penggalakan keusahawanan di kalangan belia di dalam bajet 2016 ini, kami percaya dan yakin bahawa lebih ramai belia Sabah yang celik kewangan akan mampu dilahirkan. Kerajaan harus memberi dorongan ataupun membawa syarikat-syarikat besar daripada luar negeri ataupun daripada Malaysia sendiri untuk dijadikan tempat di Sabah supaya menggalakkan lagi belia mendapat kerja dan juga menjadi peniaga. Dalam bajet 2016, golongan belia akan dibantu melalui program keusahawanan generasi muda RM30 juta, program pembangunan agropreneur muda RM90 juta dan RM50 juta untuk aktiviti pembangunan belia dalam ekonomi dan keusahawanan. Penduduk di beberapa buah kampung dalam daerah kecil Kemabong Tenem bakal menikmati kemudahan jalan raya lebih baik tahun depan. Ini kerana Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW meluluskan permohonan peruntukan berjumlah RM60 juta bagi menaik taraf jalan raya Kampung Tomani sehingga ke Kampung Kaang. Menurut Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerja-kerja penaiktarafan jalan raya sejauh 28 km tersebut yang dijangka dimulakan tahun depan akan dijalankan secara berperingkat-peringkat. Antara yang saya tekankan adalah dari segi pembinaan ataupun naik taraf jalan dari yang telah pun ada di dalam senarai, iaitu naik taraf jalan Ulu Tomani ini. Tetapi seperti yang saya umumkan tadi bahawa jalan ini akan diberikan keutamaan bagi kita naik taraf untuk tahun 2016 nanti. Datuk Ismail Sabri berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Alutok di daerah kecil Kemabong Tenom. Peruntukan pembangunan luar bandar di seluruh negara berjumlah RM5.4 bilion dan Sabah menerima RM1.5 bilion terutama bagi menaik taraf jalan raya, bekalan air bersih dan elektrik di kawasan pedalaman. Siapa sangka kerjasama padu 1,492 wanita dari 31 agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan NGO yang terlibat dalam bidang jahitan dari seluruh negara berjaya menghasilkan beg gergasi sebesar 2 buah kereta. Laporan lanjut bersama-sama wartawan Salma Sali bersama juru kamera Asmat Oya.
Beg yang berukuran 7.62 meter panjang, 5.44 meter tinggi dan 3.04 meter lebar ini mula dijahit sejak 15 Disember 2014 dan siap sepenuhnya pada 25 Mei 2015. Berjaya disiapkan dalam tempoh 6 bulan dengan menggunakan 2,984 kemeja terpakai, beg ini mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records dan Guinness World Records. Majlis pelancaran pameran beg gergasi ini disempurnakan isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni di Pusat Membeli Belah Suria Sabah, Kota Kinabalu. Kepingan pertama kain bagi negeri Sabah ketika menghasilkan beg ini dijahit sendiri Toh Puan Hajah Nurlidah. Pengunjung yang ditemui turut melahirkan perasaan teruja kerana berpeluang melihat sendiri beg terbesar di dunia ini. Perasaan saya macam teruja lah, sebab ini baru pertama kali kan. Saya berasa bangga sebab saya salah seorang yang turut serta dalam aktiviti menjahit baby bag ini dan ini adalah mama bag. Jadi saya merasa bangga dan gembira lah. Peminat dan pengusaha seni kreatif dan jahitan turut berkongsi pandangan mereka mengenai pameran berkenaan. Selain daripada menjana pendapatan, kita dapat hasilkan kreativiti kita di contohnya macam beg ataupun daripada segi jahitan sulaman ke apa itunya semua. Sebab benda tu ramai yang suka tengok tapi mau buat tu orang bilang ada leceh sikit, ada susah sikit. Tu saya ada buat saya punya brand iaitu beg sendirilah, dan bila saya bawa beg itu orang akan tertanya-tanya siapa yang buat beg tu. Malahan saya akan cakap saya sendiri yang buat. Jadi kepuasan pada diri saya itu amat dihargai. Sama-sama kita cemburi bidang jahitan lah. Sebab bidang jahitan ni dia sangat luas dan tidak akan putus dia punya pengetahuan dia yang kita boleh belajar dan dia boleh untuk menjadi pendapatan. Sempena pameran sehingga 15 November ini, pelbagai aktiviti diadakan termasuklah berpeluang masuk ke dalam beg gergasi dan melihat lebih 100 unit beg berlainan gaya. Pengunjung juga berpeluang mengabadikan tanda tangan mereka di atas beg berkenaan. Sekian sumbangan berita dari Sabah petang ini. Kita teruskan dengan Suzila Idayudi Kelantan. Silakan.